Dia makin kuat. Masa tu saya langsung tak boleh bergerak. So bila saya basuh muka, saya tunduk, saya angkat muka, saya nak basuh muka, saya angkat muka, saya nampak dekat cermin tu ada, kita tahu ni bukan manusia. Saya palingkan muka saya menghadap ke tingkap. Lepas tu saya nampak macam ada orang berdiri kat situ. Sampai katil saya, sebab katil saya tu katil kayu, dia bergegar tau. Bertemu lagi kita dalam Misteri Malam. Panggung yang menghimpunkan kisah-kisah pelik, aneh, lagi seram. Malam ini kita akan dengarkan 3 lagi kisah misteri yang tak dapat diungkap dek minda dan logika. Anda dah bersedia? Sudah? Baik. Ini kisah yang pertama. Alah. Klise lah. Orang bilang apa itu? Hotel lama banyak hantu. Alah. Mana kau tahu? Ha? Mana kau tahu? Tapi benar. Tapi yang ini benar-benar terjadi. Mungkin dia sekadar nak berkawan aja ke? Atau mungkin dia nak buat peneman malam. Aku rasalah. Alam gaib ni sebenarnya pendapat saya, benda tu ada. Memang ada. Dan tertulis juga kan. Jin-jin ni ada, makhluk-makhluk halus ni ada. Tapi sebenarnya biarkan dia orang lah. Kita jangan kacau dia orang lah. Sebenarnya jangan cari pasal lah. Tapi kadang-kadang ada tempat-tempat yang tak perlu kita masuk dengan tak bagi salam. Itu yang sering diganggu. Macam contoh saya terkena pada tahun 87 masuk 88 di Ipoh. Betul tu memang. Masa tu saya, Allahyarham M. Syarif ada lagi sama dengan saya kan, bersama kumpulan saya, The Zurah 2 masa tu. Allahyarham balik rumah mak dia lah, mak dia orang Ipoh. Dan bawa budak-budak semua, yang separuh dah balik KL, jadi hotel tu kosong. Jadi saya fikir, saya cakap saya nak jalan-jalan dulu, nanti saya terus balik hotel, tak payah ganggu keluarga dia orang lah. Saya tidur hotel tu. Hotel tu besar, memang dia sewa besar pasal untuk ramai kan, tapi saya seorang pula duduk. Saya fikir pun, confident lah. Lepas makan tu, saya pun balik lah, naik atas, buka lampu semua. Lepas tu duduk, masa saya tengah nak baca surat khabar tu, badan dah rasa tak sedap. Saya cakap, apa ni? Kenapa bilik ni aku rasa lain kan? Tak sedap hati. Lepas tu turun balik. Hati dah tak sedap ni. Tiba-tiba dah berdebak saya ni. Masuk lift lagi gedebak-gedebak. Macam ada benda ikut je. Lepas tu saya turun. Beli air. Siap ukur dulu kat bawah. Kali kedai tu pun dah nak tutup. Bukan pukul 12. Sampai pukul 12 tu. Saya macam mana ni? Nak tidur ke mana ni? Balik juga, tawakal jugalah. Naik. Balik bilik. Lepas tu saya tengah sandar kat katil tu. Belum tidur lagi. Atau memang kita mata dah letih. Sambil tengah surat khabar tiba-tiba.
bunyi ngilai. Saya ingat bunyi ngilai dari luar. Bunyi sayu. Itu makin kuat. Dia makin kuat. Dah, daripada tingkap tu memang terbuka sikit. Masa tu saya langsung tak boleh bergerak, tak tahu kenapa. Kaku langsung, kenapa tak boleh bergerak ni. Tapi mata saya dah nengok dia je. Terbang, kuat. Dia pusing-pusing dalam mata kita menengok dia. Dah sampai macam kita lupa nak baca-baca ayat kan. Tu ada bagi kita leka. Rambut bang. Lepas tu muka dia takkan hadap. Dia pakai pusing-pusing. Ini pun muka dia macam menghadap ke sana. Sebelah saya ni. Berlabuh. Kaki tak nampak. Tangan pun tak nampak. Hanya muka pun tak nampak. Dia tak berani sebenarnya nak hadap kita depan. The landing tu tiba-tiba saya astaghfirullahalazim. Cerita macam ni. Yalah kan pengalaman kan. Memang masa tu dah tua, dah berdebar kuat. Tapi nasib baik kita boleh lafazkan lagi ayat tu. Itu sekelip mata je dia hilang. Mata. Ya, mata. Mata melihat. Mata memandang. Apabila mata terpejam seketika, maka si mata lain pula memandang. Kau tak perasan? Dikala kau tak lihat, dia memandang. Dikala kau tak perasan, dia merenung. Jaga-jaga. Daripada saya kecil sampai saya besar, saya selalu salahkan mata saya setiap kali saya nampak benda-benda pelik. Jadi saya bila orang tanya saya cakap saya tak pernah nampak apa-apa pun. Padahal benda-benda pelik melintas tengah drive semua banyak kali. Tapi saya akan cakap mata saya penat. Sampailah satu hari ni, baru-baru ni, semasa saya syuting di sebuah banglo di Frim. Sebelum apa-apa lagi, kita dah diberi amaran. Tapi tak apalah, kita datang pun dengan niat yang elok, dengan niat yang baik nak bekerja. Kemudian kita mungkinlah ada antara kita yang orang cakap mulut lepas ke apa kan. Benda tu mungkin macam dah marah ataupun dia nak kawan. Jalan nak masuk dia pun dia dah tak ada keceriaan lah. Dia dah suram untuk jalan ke banglo tu, dan banglo tu memang banglo usang. Di banglo tu sebiji tengah-tengah, keliling semua hutan tebal. Bukannya hutan yang kecil-kecil tapi betul-betul tebalnya, dan ada banglo tengah-tengah. So kita lihat dia punya keadaan fizikal banglo tu pun kita tahu banglo ni dah ditinggalkan lama. Tengok sekali, macam keras tempat ni kan. So bila kita dapat dengar, dapat tahu bila orang kata memang keras tempat ni, so kita macam okay, walaupun kita cuba nak tolak benda ni,
Tapi bila orang bagi amaran, maknanya kita kena ikut lah. Sebab kita kena percaya benda tu memang ada lah. Dalam seminggu lebih tu, kita syuting tu, hari yang keberapa dah, syuting habis lambat, habis lewat dalam pukul 2-3 pagi. Kemudian saya tidur. Saya bangun sebab dia orang kejut untuk scene saya. Saya duduk sekejap dan saya nak pergi ke tandas. Masa tu memang tengah sunyi lah masa tu. So saya masuk tandas. Okey, tandas dia ada satu sink dan depan saya ada cermin dan mangkuk tandas di belakang. So bila saya basuh muka, saya tunduk, saya angkat muka, saya nak basuh muka, saya angkat muka, saya nampak dekat cermin tu ada, tapi tak nampak muka, dia membelakangkan saya lah. So saya tengok, kemudian dia tunduk. Maknanya macam dia tunduk ke mangkuk tandas tu lah. Saya ingatkan ada mungkin kru ke orang lain ke, saya nak beritahu lah yang saya dalam tandas ni, jangan masuk kan. Saya pusing belakang, tak ada orang dan muka dia sedikit panjang. Saya tengok daripada belakang, walaupun kita tahu kita tahu ni bukan manusia. Kita tahu manusia, kalau mungkin fizikal manusia kita tahu kalau dia panjang pun dia ada limit dia, tapi dia punya panjang dia memang lain macam, tak macam manusia. Start pada itulah keadaan jadi macam antara kita orang sama sendiri, rupanya dah ramai yang terkena, macam makeup artist dan juga wardrobe. Kalau tak silap saya, dia dah makeup efek pada seorang pelakon ni jadi bawa watak hantu. Kemudian bila diorang shoot di luar banglo tu, pelakon tu kena pergi ke arah hutan. Tapi makeup dengan wardrobe, nampak budak tu yang dah siap dengan hantu, dia dua. So nampak macam double orang tu. Maknanya bukan seorang lagi, macam ada benda lain yang menyerupai karakter hantu. Kenapa mata terbeliak lagi ni? Dah pukul berapa dah tak tidur ni? Okey. Tidurlah wahai permaisuri. Tidurlah. Oh, kau tak nak tidur ya? Ha? Kau tak nak tidur? Oh, kau tak nak tidur sudah. Aku cari peneman lain. Banyak pesan tentang tidur ni. Ya? Jangan tidur terlentang lah. Nanti kena himpap. Jangan tidur tak pakai selimut lah. Nanti masuk angin, masuk jin. Jangan tidur sorang-sorang. Nanti ada yang datang. Yang penting bukan aku yang datang. Ada setengah manusia dia diberi kelebihan untuk melihat, ada sixth sense untuk melihat keadaan tu. Macam Ida sendiri, saya tidak ada mempunyai kelebihan itu, tapi kejadian penampakan tu pernah terjadi pada saya. Jadi saya rasa saya juga ada keistimewaan sedikit untuk dapat melihat keadaan tu. Saya tinggal seorang. Dalam pukul 8 tu saya dah tidur, saya tak tahu pukul berapa. Saya rasa mungkin saya tidur lama. Saya tak tahu bila keadaan bilik saya tu terlalu panas. Macam ada api tau. Sebab saya tidur, saya akan buka tingkap sebab tingkap bilik saya menghadap padang golf. Jadi bila saya buka tingkap, jadi hanya ada lampu tidur je lah yang kecil tu. Jadi cahaya daripada luar dengan lampu kecil tu. Saya palingkan muka saya menghadap ke tingkap. Menghadap tingkap, lepas tu saya nampak macam ada orang berdiri kat situ. Saya mimpi ke saja kan? Saya diam lagi. Saya paling aja badan saya pusingkan badan saya. Dia betul-betul ada
kaki katil saya. Saya diam tau, saya macam tidur, lepas tu pusing balik, dia lagi dekat ke depan. Tapi dia tak boleh pergi kat saya sebab ada air kursi tu. Kejap dia ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Bila saya pandang dia kan, dia pandang saya kan. Dia tahu saya takut. Dia tahu saya takut, dia gelakkan saya. Bila dia gelakkan saya, suara dia memang terlalu nyaring. Nyaring bukan nyaring yang kuat tau. Dia nyaring jauh, tapi dia di depan saya. Sampai katil saya, katil saya tu katil kayu, dia bergegar tau. Katil saya bergegar. Saya bangun, saya terus pergi dekat pintu dan dia betul-betul di depan pintu saya sebab combol pintu tu kan. Saya just boleh cakap Allahu Akbar je untuk buka combol pintu tu. Saya buka. Saya tengok adik-adik saya baru dengar suara adik-adik saya tengah tengok DVD. Masa tu jam dah pukul 4 lebih. So, I duduk macam menggigil tau. Sebab I masih nampak dia kat situ. So, I cakap dengan diorang, sebab masa diorang tengok tu, diorang tutup lampu dan diorang buka lampu dan cakap, Angah kenapa? Bila saya dapat cakap yang saya kata, ada penjana kat bilik Angah. My brother Eddie macam, okay. Dia macam nak, ni kan, memang Eddie ada belajar few things. Jadi, dia pun bangun, dia pun nak masuk bilik. So, dia tak masuk bilik, dia hanya dekat depan pintu je. Dan benda tu ada betul-betul sebelah dia. Dia macam baca sikit, lepas tu dia terus pandang muka saya, dia kata, okey lah Angah, aku panggil Abah lah, dia cakap. So, dia ketuk bilik my dad keluar. My dad keluar, I cakap, I kata, so my dad tengok I dekat tengah-tengah tu, I tengah nangis apa benda. So my dad pun dia duduk kat tepi I dan dia pun berselubung, dia baca lah apa-apa benda kan. Benda tu jalan betul-betul dekat, ini I sebab I kat center kan, yang lain semua dah keliling I. Benda tu jalan-jalan dekat my dad, dia nak pegang my dad punya bahu tau. So I jerit lah. I cakap, Abah, dia nak cekik Abah, I cakap macam tu. Kejadian tu bila dia, I just nampak. Diorang tak nampak tapi diorang tahu benda tu ada kat situ. Sampai I dengar bunyi azan subuh. Bunyi je azan subuh, I punya gate luar bergegar macam orang langgar tau. Manusia suka bikin alasan. Takut itulah, takut inilah. Kenapa harus takut? Kenapa? Hah? Bukankah dah tertulis sejak azali lagi yang hidup kita ni satu perkongsian. Perkongsian antara yang nampak dengan yang tak nampak. Biasakan aja lah kemunculannya. Asal yakin tidak ada yang lebih berkuasa selain dari dia. Sehingga kita berjumpa lagi di Minggu Harapan. Tapi ingat ya, selain kita, ada dia. Nah.